dulu. Dia mana buat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ni duduk sini lah. Duduk situ lah. Abang dari mana? Saya Asal sini ke macam mana? rumah saya dekat Perlis. Oh, kahwin dah. Kata kahwin dah. Lepas tu Kan bujang. Lepas tu saya duduk Kuantan. Kuantan. Ni balik saja Balik kampung, balik kampung isteri. balik kampung. Tuan asal Kuantan. Kuantan lah. Oh. Rumah saya dekat KL pun ada. Rumah mak lah. Oh. Kat Kuantan tu saya kerja lah. Oh, asal KL kerja Kuantan. Isteri orang Perlis. Tapi orang Perlis. Jauh. Jauh dua jauh. Yang highway susah. Habis mak ua Kuantan, mak ua KL macam mana? Orang handsome ni mesti ya. Semua tinggal dia. Oh, tinggal biar. Bagi Quran ni sama no. Alhamdulillah. Baik. Saya minta maaf biasanya masuk kedai ni saya buka kedai dulu dengan baca hadis no. Kita dengar asap boleh no? Boleh. Boleh nak. Allah, saya minta maaf lah. Baik. Maaf lah, lambat. Kita tengok muka apa, kita dengar lah. Ulama kata barang siapa tidak mendengar hadis Nabi 3 hari berturut-turut maka hatinya akan jadi gelap. Dia takut tu. Bila gelap ni Allah nak semayang malas, nak baca Quran malas, dengar azan malas. Nah, itulah payahlah. Takut sangat. Dunia ni sementara kan, akhirat tu kekal selamanya. Takut kita terberaya dengan dunia ni, nanti akhirat kita rugi. Tak apa no, minta izin no, minta saja. Baik. Tua kena pakai teropong. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul orang di salah satu rumah-rumah Allah, yakni masjid, membaca Al-Quran dan membaca seorang daripada mereka kepada yang lain, melainkan diturunkan sakinah ke atas mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah SWT menyebut-nyebut mereka dalam kalangan malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Saya ulang sekali lagi nah. Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul orang di salah satu rumah-rumah Allah, yakni di masjid, lepas itu membaca Al-Quran dan membaca seorang daripada mereka kepada yang lain, melainkan diturunkan sakinah ke atas mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah SWT menyebut-nyebut mereka dalam kalangan malaikat yang berada di sisinya. Nya Allah lah, di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Allahu Akbar. Ya Allah, Kau terimalah kami, Kau terimalah keturunan kami, anak cucu kami dan keturunan kami sampai hari kiamat, untuk menjadi salah seorang yang suka baca Quran di masjid, suka pergi masjid, cinta pada masjid. InsyaAllah. Begitu Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga Allah SWT bagi kita hidayah, kekuatan, dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Baik. Tuan mai daripada jauh.
Agak-agak kita nak bincang apa Tu lah, saya sebelum kahwin lah, saya banyak tengok video lucah lah. No, Lepas tu bukan tengok saja. tengok melacak apa semua dan Lepas tu tangan jalan. sekarang ni baru muncul dia punya masalah dia lah. Tu lah macam ni kan. Duk cekik dia. Mata okey lagi. Macam dah? Mata okey lagi, mata. Mata okey. Pasal baru ni ada satu orang kuat sangat tengok gambar lucah. Allah Ta'ala dah tunjuk dah mata dah tak nampak dah rabun dah. Macam ada satu titik. Yalah dari segi teknologi, dari segi saintis, dari segi ilmu moden dia kata masalah mata. Tapi benda tu dia ada sebab. Pasal kuat tengok gambar lucah. Jadi kesan pada mata dah tak nampak. Dia dah risau dah, muda lagi, belum kahwin lagi. Dia. Jadi Allah Ta'ala bagi dah sikit dah. Bagi dah sikit tak nampak. Hak bawah tu okey lagi. Pasal apa okey? Sebab dia tak nak bini lagi, dia tak test lagi. Jangan sebab kita duk cekik dia kan. Saraf dia rosak, tangan kita bisa. Macam kaki juga. Bekas kita jalan rumput mati, bisanya kaki. Tangan kita lempang orang apa contoh kan, bisa. Jadi kita duk cekik dia. Kesian ke dia. Jadi ceritanya Allah ni dah mula perasan. Ada kesan sampingan dia. Ya, sebab saya mula tu memang keras tu ya. Lama-lama dia tak nak. Lepas tu macam naik nafsu tu saya kena tengok. Nak tengok benda tu dulu. Tapi tak keras sangat lah. Tapi still. Tapi leceh lah. Kita kena buat dosa dulu. Nak buat benda halal. Kita nak bersama dengan isteri benda halal no. Tapi kena tengok benda dosa dulu loh, leceh. Dan saya anak dah ada seorang lah. Alhamdulillah. Tapi baru seorang. Seorang lah. Sekarang ni kita nak 10. Jadi saya dah beli dah madu ni masa dekat apa nama? Dekat kota ada ejen. Madu lah. Hit Nazri ya. Tinggi, tauke kurus tinggi. Tauke trailer. Tak pasti. Tak pasti ya. Baik. Tak apa. Semua tu lah kalau beli dah. check ya. Itulah, lah ni tak check. Tak check. Dia pun tak beritahu depan. Dia beritahu. Ya selesai. Kan nak salam pun tak digalakkan lagi apa semua kan. Saya hormat semua. Saya kesian dengan pelanggan saya, kesian dengan tetamu saya. Lah ni kita beli. Jadi kalau ikutnya saya duduk depan. Duduk depan. Supaya sembang tu tak lama sangat. Bila duduk dalam ni kena masuk tajuk berjam. Masuk hantu pula berjam. Jadi kalau duduk depan tu hantu pun malu dah sikit nak mai. Dia duduk senyap, lepas tu balik beli makan rumah gitu lah. Ya, kita hormatlah undang-undang mereka buat, minta maaf banyak-banyak. Sampai habis mereka tarik balik. Ya. Sebab dia ada undang-undang dia. Kita hormat. Yang Ustaz cek dia Ni. Dah. Kita cek point acupuncture. Acupuncture point dia lah guna mesin. Dia modern kan menggunakan mesin teknologi daripada Jerman. Jadi cerita dia kalau sebelum makan madu biasa macam ni lah. Pelanggan yang mai tak payah cerita. Bila saya cek saya akan cerita apa masalah. Kebanyakannya insya-Allah betul Ustaz. Gitu. Sebab kita direct kepada organ. Mana tradisional yang dimodernkan. Kalau ambil darah, mereka buat rumusan. Hasil daripada kajian kan. Tapi lah ni kita direct kepada organ tu. Sebelum makan madu, selepas makan madu ada nampak perubahan. Kajian sains terhadap madu ni selepas 7 minit makan, dia mula bekerja. Kalau dia lepas makan 7 minit, dia terus pergi tempat kita target, cepatlah. Dan dia banyak benda dia nak buat kerja, takut dia pilih dulu. Bila pilih dulu tu lambat sikit lah. Tapi dia akan sampai juga situ. Dia lebih tahu apa yang kerja dia nak buat dengan perintah Allah. Dalam madu ada perintah Allah kan. Jadi tak apalah, tu makan dulu. Di samping tu di samping makan tuan spray kat tangan ni. Banyak kali saya bagi tahu. Kangkang tarik daripada bawah tu.
tarik 20 kali. 1, 2. Saya lapar. 1, 2, 3. Daripada lubang bawah lah. Bawah. Okey. Perasan tak di bawah tu dia macam ada satu orat besar kan. Bukan lah. Tarik 20 kali. Sebab saya nak try tapi takut macam dia pedas ke apa, tak ada apa kan. Yang Dia lagi bagus sebenarnya bila kita spray kat sini untuk kita bersama dengan isteri. Dia akan repair isteri punya, dia akan masuk dalam dan dia akan repair, dia akan buang bau-bau apa semua, kulat-kulat. Saya takut nak spray ni, takut dia pedih kat ni ke apa. Tak pedih. Tak tahu lah. Tak pedih. Ramai orang duk spray situ waktu nak bersama dengan isteri. Dia akan servis balik, insya-Allah lah kita. Banyaknya hak main cerita macam tu. Amin. Ajaibnya Allah Ta'ala bagi, dan Nabi janji ada rahmat Allah, ada berkat daripada Nabi. Kan minyak mendung sauda ni penawar segala penyakit kan, kecuali maut, kata Nabi kan. Gitulah. Jadi buat di samping makan untuk servis sistem saluran darah, angin apa semua sekali. Lepas tu sampai tu kita ngurutlah pelan-pelan. Saya dulu pun mati bucuk juga. Ni baru lemah kan. Dia nampak dia keras tapi bila pegang dia Bermasalah dah tu. Dia kalau keras, kalau nak tahu hak kita ni okey tak okey kan, kita pegang tu dia keras ni. Tapi kalau pegang tu macam macam lembek, dia kita rasa keras. Tapi bila pegang tu lembek je. Lepas tu bila kita tekan patah. Masalah dah. Jangan sembang lah, memang masalah dah. Bila kita tekan patah kan. Tekan tu. Kalau keras ni bila tekan dia tak patah tu, dia meletik macam tu. Baru ni. Sebab pasal apa dia tak keras betul Ustaz? Dia tak keras betul lah sebab dia bukan tulang, dia urat. Jadi kalau betul-betul keras, bila kita tekan tu dia meletik. Baru keras. Ataupun bila kita letak, tarik macam tu, dia bidah ketang. Okey. Kalau tak ketang tu, kan. Letak aja ni. Silat-silat ulan masuk-masuk tidur. Ni. Pernah jadi tak? Tidur dalam. Jadi leceh. Kan? Kawan baru nak pandai kita dah. Asal tak ada. Sudah tak biasa. Depa bila macam tu tak biasa. Dulu ada saya sekali lah, saya pakai ubat kuat lah. Jangan. Tapi tak selalu lah. Jangan. Sagi saraf kecil, putih habis, sagi hancur habis. Payah. Bila bukti dia, kesan dia akan kecut no. Dia akan sentuh masuk. Kacau. Sentuh masuk. Kacau lah kita. Kita nak tahu macam mana sentuh tak sentuh. Waktu bangun pagi bila pergi kencing tu, kita pegang kecil je. Dah sentuh. Mesti korang dah 1 inci ke 1 inci setengah ke. So lagi Ustaz, pagi bangun saya morning wood tu kurang sikit. Kurang mesra alam. Dia selalu sebelum ni dia bangun pagi ni. Dah tuan duk cekik dia. Pertama tengok gambar blue, gambar lucah, porno tu. Dosa dah, hilang berkat dah. Lepas tu buat pula. Nabi tak suka, Allah tak suka pula. 2, 3 benda yang Allah nak tak suka, Nabi tak suka, kita buatlah benda yang sama. Jadi hilang berkat. Bila hilang berkat jadi musibah. Itu saya kata mainlah kita pakat-pakat kawan kan. Bila tak tahan kahwinlah. Ataupun bila ada bini, bila tak tahan panggil. Pasal apa kita suka tengok hak orang? Hak kita ada, kita tak tengok. Tapi saya tak suka buka baju. Depa buka baju kan saya tak suka. Duk tidur macam dengan buaya, macam dengan tu. Saya tak suka. Saya suka saya buka. Bila saya nak, saya buka. Tak apa. Kalau depa sebelum tu kita masuk bilik air, keluar rumah depa duk tunggu dah. Saya tak suka macam tu. Saya tak suka macam tu. Jadi cara masing-masing lah. Ada orang dia suka macam tu. Saya tak suka. Bagi saya tak suka. Bagi saya lebih suka saya tutup lampu. Lepas tutup lampu, baru saya buka.
Kalau masuk-masuk dulu tengok, tak mau saya. Tak mau. Yalah, tak ada intro. Tak best lah macam tu. Dia putih nafsu, putih. Padahal orang kata best lah. Tak, saya tak suka macam tu. Cara masing-masing lah, cara masing-masing kan. Jadi Sebi balik lah, insya-Allah kita pakai doa. Saya nak beritahu satu lagi. Okay. Ada di antara sahabat-sahabat kita ni dia salah tafsir. Saya bukan klinik seks. Okay. Kan? Saya jual madu lebah untuk servis sistem. Servis organ, buang penyakit. Macam tu. Tapi video hak yang bab ni rupanya ramai yang masalah. Jadi video ni timbul. Rupanya banyak masalah. Jangan kata dah kahwin. Hak sebelum kahwin pun ramai-ramai. Tak kukuh langsung bagi. Susah hati. Nak kahwin 3 bulan lagi. Lah ni tak mau dah. Kata sudah. Patutnya makin nak kahwin makin best lah. Kan? Itulah tak apa, kita doa. Wahai Allah, minta ampun. Wahai Allah, kami hamba yang lemah, kami hamba yang... Itulah senang je. Kita hinakan diri. Sebetulnya kita memang hina. Apa hal kita nak sombong diri, nak belagak, sombong bongkak kan? Kita tak ada apa pun. Kita perlukan orang lain. Nak basuh berak pun kecil-kecil dulu orang lain, orang yang tolong. Nak pakai seluar pun orang yang tolong. Nak jalan pun orang yang tolong. Kan? Macam mana? Nanti bila sakit orang tolong juga. Dah mati pun orang tolong angkat. Apa hal nak sombong? Kalau kita rasa kita ada ilmu banyak, orang lain lagi banyak ilmu. Kalau kita rasa kita ada duit banyak, orang lain lagi ramai yang ada duit banyak. Tak payah sombong lah. Kita pakai hidup dengan harmoni. Kan? Okey, tak apa. Doanya hati. Bila Tuhan ada masa, Tuhan baca wahai Allah. Bila Tuhan main berisau kan, kat mana-mana, kat pejabat, kat mana. Wahai Allah, aku hadiahkan Fatihah untuk bebet aku ni, Abang Ali aku ni, supaya dia harmoni, dia sihat. Bisa pergi makan madu sauda, hadiahkan Fatihah untuk dia. Hadiahkan Fatihah. Sebab dia makhluk Allah. Anggota badan kita ni makhluk Allah yang sentiasa berzikir. Tapi bila kita duk tengok gambar lucah, betapa kecewanya dia. Sebab dia berzikir pada Allah. Bila-bila masa Allah boleh ambil mata. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil telinga. Kan? Bila-bila masa boleh ambil tangan kaki, tiba-tiba terpotong kaki. Dalam radio sinar baru ni, apa nama tu, juru hebat tu, dia cerita lah. Dia cerita kata kawan depa lah, geng-geng radio ni dalam sinar tu, kat AB ya. Dia mudah sebab dia. Dia cakap pun dia dengan perasaan dia, sebab dia saya suka dengan sinar ni. Dia kata sepatutnya orang yang mabuk atas kenderaan ni patut dibagi hukuman yang berat sebab dia membunuh. Dia membunuh, dia menyebabkan mudarat kepada orang lain. Patutnya dia kena hukuman yang berat. Sebab dia kata, cuba bayangkan kawan saya adalah aksiden sikit kat tepi jalan. Orang lain sudah langgar kereta dia pada jalan. Kat jalan tu adalah sentuh sikit. Jadi suami dia keluar pergi bincang. Dia rasa lama, dia takut apa-apa jadi kat suami dia. Kan? Lepas tu isteri ni pun keluar lah. Tinggal anak 4 bulan, nak baby. Anak 3 orang. Lepas tu 2 tahun lagi tu lah. Tapi 3 orang kecil-kecil lagi ni. Maka isteri dia pun keluar lah. Tengok dia duduk bincang kat belakang kereta tu. Bincang kat sana tu kan. Elok dia sampai je. Dia rapat dengan isteri dia. Satu kereta laju. Pum! Langgar. Semua kali langgar. Apa berlaku? Suami dia cedera parah. Dia cedera parah. Kaki hancur kena potong. Mudah lagi. Puncanya, betul kita terima takdir Allah aksiden tu. Tapi sebab musabab tu mabuk. Mabuk tu anak kecil-kecil tu. Kaki kena potong. Dia cakap dengan penuh perasaan. Allah Akbar. Mabuk ni
Orang tak ada akal. Dia tak guna, dia tak ada akal dah. Lepas tu dia pentingkan diri sendiri. Dia seronok diri dia aja dalam menyusahkan orang. Jadi apa berbalik kepada apa yang kita bincang tadi, bila kita tengok gambar blur, kita tengok aurat orang, kita tengok satu maksiat yang besar iaitu berzina dan sebagainya, kan? Lepas tu kita buat pula, maka sedih kita punya anggota kita. Maka bila dia merajuk, bila dia sedih, maka jadi masalah. Jadi mulai hari ni syukur Allah Ta'ala masih bagi mata lagi, tak kabul lagi, tak walaupun kita buat benda yang Allah Ta'ala tak suka, kan, tak apa, yakinlah Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Memahami. Ampunkanlah kami, kan, bagilah kekuatan kepada kami untuk kami tak tengok benda-benda macam ni. Gitulah. Saya tak berapa tengok, tapi alhamdulillah anak 9. Gitulah. Kalau tak tahulah kalau tengok. Tapi alhamdulillah saya tak suka tengok. Pasal saya tak suka tengok orang tak pakai baju. Saya geram orang yang pakai tutup penuh. Ikhlas saya beritahu. Saya geram kalau tengok orang tutup. Kalau pakai baju ketat depan saya tak geram. Saya tak geram tengok pakai baju ketat, kan. Ui, orang lain nampak mak ai. Saya suka tengok hak pakai longgak besar, hak tak nampak tu saya suka nak selak tu. Ada masing-masing lah. Ada orang suka macam tu. Jadi orang perempuan jangan silap faham. Jangan ingat bila mereka buka dada, pakai baju ketat-ketat, semua lelaki suka. Tak ramai yang suka sebenarnya. Orang lelaki ni ramai yang suka hak tutup lituk ni. Itu yang best tu. Boleh tuan kita minta petunjuk, minta kekuatan daripada Allah. Boleh tuan Alhamdulillah, terima kasih. Jadi minta maaf sebab tak dapat tunaikan hajat. Saya minta